Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan go through beberapa peristiwa sebelum berlakunya hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kisah kali ini adalah kesinambungan daripada Perjanjian Aqabah yang pernah kita belajar 2 minggu lepas. Perjanjian Aqabah yang berlaku antara penduduk Madinah dengan Nabi Muhammad. Okey, tajuk yang pertama adalah rancangan jahat kaum Quraisy. Okey, apabila berlakunya perjanjian Aqabah ni, ramai Muslim yang telah bergerak berhijrah dari Mekah ke Madinah dan ini menimbulkan perasaan tidak puas hati kaum Quraisy lah, sebabnya mereka menganggap Islam makin terbina dekat Madinah. So Islam makin kuat kat Madinah, jadi ini akan memberi keburukan lah kepada Mekah pada waktu itu. Jadinya mereka ingin menghalang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah juga. Sebab kalau Nabi berhijrah ke Madinah, Islam akan makin kuat. Jadinya kaum Quraisy ni berkumpul di Darun Nadwah. Okey, ni hanya contoh gambar sahaja. Darun Nadwah ni adalah tempat mereka berbincang lah, peristiwa-peristiwa penting lah. Jadinya mereka berbincang apa yang boleh mereka buat untuk menghalang Muhammad dari pergi ke Madinah. Ada cadangan untuk memenjarakan Nabi, tapi ada yang tak setuju. Lepas tu ada juga cadangan untuk membuang Nabi, menghalau Nabi ke tempat yang jauh juga, tapi benda ni juga tak disetujui oleh semualah. Dan last sekali, cadangan Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad diterima oleh semua. Mereka semua setuju untuk nak bunuh Nabi Muhammad. Dekat Darun Nadwah ni lah mereka berbincang. Jadinya sebab kaum Quraisy ni kan ada banyak puak kan, ada banyak kabilah. Jadi setiap kabilah perlu hantar seorang wakil untuk menikam Nabi. Jadi apabila ini berlaku, kalau memang semua wakil daripada kabilah ni berjaya menikam Nabi, jadi kaum Nabi, kabilah Abdul Manaf tu tak boleh nak balas dendam bila dah tahu Nabi meninggal dunia. Okey, tajuk yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Ada dua tujuan utama kenapa Nabi berhijrah. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan Islam dan iman. Kerana dakwah dekat Mekah masa tu sangat ditentang hebatlah oleh kaum Quraisy. Jadinya untuk menyelamatkan Islam dan iman muslimin semua ni, Nabi dan semua muslimin perlu berhijrah ke Madinah. Okay. Tujuan yang kedua adalah kerana perintah Allah. Sebab Allah menurunkan perintah melalui malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Nabi bahawa Nabi perlu berhijrah ke Madinah. Okay. Sebelum hijrah ni, bila mana Nabi bagi tahu Sayyidina Abu Bakar tentang perkara ini, Sayyidina Abu Bakar terus menyediakan unta untuk berhijrah dan seorang penunjuk jalan kat padang pasir, iaitu Abdullah bin Uraikid juga telah bersiap sedialah untuk menolong Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah, sebab dialah yang tahu selok-belok. Jadinya sebelum Nabi berhijrah, memang Nabi dah prepare secara teliti dan rapinya lah penghijrahan Nabi ni supaya tidak menimbulkan apa-apa masalah. Okay, dan Nabi juga sebelum berhijrah, Nabi mengarahkan Sayyidina Ali untuk berhijrah lepas Nabi berhijrah. Kenapa? Sebab Nabi memutuskan, mengamanahkan Ali untuk memulangkan semua barang-barang Nabi yang pernah Nabi pinjam kepada penduduk Mekah lah masa tu. Jadinya Sayyidina Ali masa ni memang bertanggungjawab lah untuk maklumat explain semula. Sayyidina Ali tu diperintahkan untuk berhijrah hanya lepas pulangkan semua barang-barang yang diamanahkan oleh Nabi oleh penduduk Mekah. Jadinya untuk memastikan gelaran Al-Amin Nabi itu terpelihara lah. Rasanya Nabi tak terus berhijrah tanpa menyerahkan hak orang lain. Okey, tajuk yang ketiga adalah mengepung rumah Nabi. Okey, kabilah kaum Quraisy tadi yang berpakat untuk bunuh Nabi-nya,
untuk bunuh Nabi ni, mereka telah mengepung pada satu malam, mereka telah mengepung rumah Nabi dan mereka merancang untuk membunuh Nabi pada keesokan harinya lepas Nabi nak keluar daripada rumah tu lah. Tapi malangnya Nabi dapat menyedari kehadiran mereka ni. Jadi Nabi kat dalam ni masa ni ada juga Ali, Saidina Ali. Jadi Nabi perintahkan Ali untuk tidur dekat katil Nabi. Dan masa tu bila Nabi dah perintahkan tu, Nabi suruh Ali tidur dalam selimut Nabi yang warna hijau tu juga, menggunakan selimut Nabi lah. Jadinya masa Nabi nak melangkah keluar tu, Nabi baca surah Yasin, dan apabila sampai ayat ke-9, Nabi melangkah keluar. Okey, apa ayat yang ke-9 tu? Okey, ini adalah ayat 9 surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, yang bermaksud, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sampai ayat ni Nabi pun melangkah keluar rumah, dan dengan izin Allah kaum Quraisy tadi yang mengepung rumah Nabi tadi tak nampak pun Nabi keluar. Itu adalah dengan izin Allah lah. Jadi Nabi selamat untuk pergi berhijrah. Pada malam tu lah Nabi keluar lebih awal. Okey, pada malam tu jugalah Nabi dan Abu Bakar bersama Abdullah bin Uraikid tu keluar berhijrah. Okey, ni adalah peta lah, peta secara ringkas ni lah Mekah, Madinah. Jadi kebiasaan orang kalau nak pergi Madinah, dia akan pergi ke utara lah. Tapi Nabi, sebab Nabi ni seorang yang fatonah, Nabi dia tak terus ke atas. Nabi bergerak ke arah selatan dulu. Ke arah selatan dulu supaya orang Quraisy tak dapat nak agak pergerakan Nabi tu. Mungkin Nabi akan pusing kok ni ke. Sebab minggu lepas Mak Limah dah tunjuk kan macam mana Mekah ke Madinah ni Nabi punya jalan tu lain daripada kebiasaannya. Okey. Lepas tu Nabi bersembunyi dekat Gua Thur untuk tunggu keadaan reda supaya kaum Quraisy tak sempat. Okey, semasa persembunyian Nabi dengan Saidina Abu Bakar dalam gua ni satu bukit yang tinggi dan ni ada gua. Sebenarnya ada kaum Quraisy yang berjaya sampai ke bahagian dekat dengan Gua Thur ni, tapi Allah turunkan burung merpati 2 ekor kat sini. Lepas tu dan Allah turunkan juga sarang laba-laba untuk buat sarang, yang bila mana orang tengok ada burung dan ada sarang laba-laba, tu menunjukkan bahawa tak ada manusia yang ada dalam lubang ni lah, ada dalam gua ni lah. Jadinya kaum Quraisy pun berlalu. Betapa Allah memang menjagalah Nabi. Allah tidak meninggalkan Nabi macam tu je. Sepanjang penghijrahan Nabi telah mendapat bantuan semasa dekat Gua Thur tu. Penjara Nabi, masa Nabi sembunyi kat Gua Thur tu, Nabi mendapat bantuan daripada beberapa orang yang lain. Okey, yang pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar, di mana Abdullah ni yang menyampaikan berita-berita perkembangan kaum Quraisy di kota Mekah kepada Rasulullah dan Saidina Abu Bakar lah. Yang keduanya adalah Asma binti Abu Bakar, iaitu anak Saidina Abu Bakar lah. Dia membawa makanan sepanjang persembunyian Nabi dengan ayah dia kat dalam gua tu. Dan yang last sekali adalah Amir bin Fuhairah. Okey, Amir ni adalah pengembala kambing. Jadinya kesan tapak kaki Nabi masa hijrah dekat padang pasir tu telah dikaburi oleh kesan tapak kaki kambing ni lah, kambing Amir ni. Okey, ni adalah bantuan yang Nabi dapat selain daripada bantuan Allah tu sendirilah. Okey. So kisah Saidina Abu Bakar dengan Nabi ketika dalam gua tu ada dikisahkan dalam satu surah dalam Al-Quran. Antum nak tahu tak? Kalau nak tahu, sila buka buku teks muka surat 9. Kerja rumah antum hari ini adalah membaca. Okey, antum record bacaan antum muka surat 9, surah apa? Antum boleh buka sendirilah lepas ni dan bacakan maksud dia, record bagi dekat Mak Limah. Itu sahaja kerja rumah antum.